yang aman. Warzuq ahlahu binat thamarat, dan berilah rezeki penghuni-penghuninya dengan segala bentuk thamarat, segala bentuk buah-buahan, segala bentuk tanaman. Ada berlaku itu. Ya, tak ada masalah kita pergi sana. Tak payah bawa berkandor dari kemari, bawa petai, tak payah. Sana pun ada petai. Tinggal lagi boleh cari petai sana, ya tak? Petai ada di sini. Sana tak usah cari petai. Sana kita kena makan ikut cara orang sana, baru sihat badan. Kalau kita pergi sana makan ikut cara orang sini, tak maunya. Sebab makan ini dia akan memberikan ketahanan. Maka kita kena makan cara dia. Kalau dia minum yogurt, kita kena minum yogurt, ya tak? Kalau dia makan salafah dengan minyak zaitun, kita akan makan dengan minyak zaitun, ya tak? Kalau mereka makan kabab, kita makan kabab. Kena ikut selera, sebab kita berada di iklim yang berbeza, tak boleh makanan kita kena ikut makanan itu. Barulah ada ketahanan, tuan-tuan. Ya, barulah ada ketahanan, baru jadi subur hidup di sana. Kalau lama sikit, tukar jadi orang Arab. Kalau lama sikit. Ini tak nak cari nasi juga, tak ada roti. Masa ada roti Arab, duduk di sana, nak juga nasi. Ya tak, pecah nak juga. Ya Allah. Jadikan, sedangkan Tuhan kata, yutakhattafun nas min hawlihim. Yutakhattafu, ini perkataan khatif. Khatif, ya, burung layang-layang tu, ya, burung layang-layang tu Arab sebut khattafah. Khattafah kan burung layang-layang tu didatang disambung. Manusia di sekelilingnya yutakhattafun nas, disambar, dicolik, dirampok, dibunuh, diperlakukan seenak. Kamu duduk di situ aman. Mekah tak ada siapa ganggu kamu, tak ada siapa colik, tak ada siapa rampok, tak ada siapa rampas, tak ada siapa rompak, tak ada siapa. Dan kemudian kamu berjalan ke Syam, kamu berjalan ke Yaman, tak ada siapa ganggu. Patutnya wa bi ni'matillah, itu kamu kena beriman, yu'minun, bukan dengan batil, yu'minun, bukan beriman dengan perkara yang batil. Itu Tuhan templak mereka, ya, Tuhan templak mereka. Apakah kepada yang batil mereka akan beriman? Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillah yakfurun, dan dengan nikmat Allah, rahmat Allah mereka nak kufur. Ya, tengok di situ bagaimana kalau di luar daripada musuh Mekah bermusuh-musuh, merampok, menculik, ya tak? Apakah mereka tidak mahu lagi beriman? Ya, terus dengan tidak ada tujuan, tidak ada pegangan, masih lagi kebendaan, masih lagi maknanya kita kata menyembah nafsu, masih lagi dengan berhala-berhala. Apakah artinya mengakui percaya kepada adanya Allah, hidup di tanah yang diamankan, padahal seruan Allah supaya menuruti jalan yang benar tidak dipedulikan? Ya, di bawah ya. Apakah rahmat-rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, mereka lupakan saja? Kita ambil contoh macam Malaysia. Kita dapat petrol. Tak kepelik tiba-tiba bila ditanya dalam parlimen, apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Tiba-tiba tak dikeluarkan zakatnya. Sedangkan zakat galian dipanggil rikas. Ya tak? Satu parlimen. Ya, satu parlimen besar tu. Jadi kalau dikeluarkan zakat itu, tak timbul lagi orang terpaksa mencari gereja untuk dapat bantuan sumber keuangan sebagaimana yang berlaku kes zaman Sarah Utama. Ya tak? Pasal tak keluar. Kalau keluar, maka tak timbul masalah orang Islam terpaksa meminjam pada Ahlul. Maka bila diancam oleh Ahlul, dia terpaksa cari gereja. Tak ada orang Islam yang boleh bantu dia. Masjid-masjid tidak ada skim bantuan dan sebagainya. Jadi benda-benda opini. Sebenarnya puncanya ialah kita sendiri tidak maknanya menghargai rahmat Allah kepada kita. Ya tak? Bukankah perniagaan mereka berjalan dengan baik musim dingin, ya, ke Sana'a, Yaman, musim panas ke Syam, iaitu ke Syria. Ini disebut dalam surah Quraisy liilaf. Kataan ilaf maknanya kebiasaan. Ya, ilaf maknanya ilafihim rihlatash syita'i was sayf. Jadi ayat ini muka surat 33, satu dakwah yang mengetuk dalam hati sanubari mereka, menyedarkan mereka kalau nak sedar, ya, kalau nak sedar Tuhan dah bagi itu, Tuhan dah bagi ini, ya tak? Kalau nak sedar,
jika mereka ingin sedar. Maka datanglah ayat yang menunjukkan kesalahan langkah mereka selama ini yang sayunya mereka fikir, ya, supaya mereka berubah. Tuhan kata, waman azlam, siapakah yang paling zalim, yang terlebih zalim? Ya, siapakah yang terlebih zalim? Mana koma ni sebenarnya nak dibandingkan dengan manusia lain yang tak dapat nikmat yang seumpama koma. Nak harapkan rezeki, koma apa yang koma boleh tanam di Mekah tu? Nak harapkan buah-buahan, nak tanam sayur, nak tanam berat, nak padi, nak tanam gadu, mana tak ada. Tapi koma makan, tengok macam mana? Ya tak? Tengok saiz lembu macam mana kan? Tengok lembu gemuk-gemuk macam mana kan? Jadi maknanya betapa zalimnya, sehingga Tuhan guna perkataan azlam, superlatif. Kalau kita dalam grammar Inggeris dia panggil superlatif. Maknanya yang paling zalim, yang teramat zalim, ya? Yang teramat zalim. Siapa dia? Orang yang iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya dah. Orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah. Katanya Allah ada anak lah, ya tak? Katanya Allah ni 3 lah, katanya Allah ni maknanya berjuta-juta. Itu mengada-ngadakan kedustaan ke atas Allah, ya tak? Katanya Tuhan langit lain lah, Tuhan bumi lain lah, malaikat-malaikat tu anak perempuan Tuhan lah, macam-macam. Iftara 'ala Allahi kadhiba, ya, iftara 'ala Allahi kadhiba. Jadi ini soalan ini sebenarnya bukan nak minta jawapan, tapi soalan ini templakan, dipanggil sebagai istifham, maknanya taubih. Taubih itu maknanya menemplak sikap mereka yang sangat zalim lantaran mengada-ngadakan sesuatu yang tak sepatutnya diadakan. Boleh dikata Tuhan itu ada anak, boleh katanya Tuhan itu ada 3, boleh dikata Tuhan itu ada banyak, boleh dikatanya Tuhan itu ada sekutu-sekutu. Jadi dikatakan tidak adalah yang lebih menganiaya diri mereka daripada orang yang seumpama. Itu satu. Yang kedua, iaitu dikatakan au kadzdzaba bil haqq, au kadzdzaba bil haqq lamma jaa. Mana ada orang yang lebih zalim daripada yang kedua, iaitu mendustakan kebenaran bila kebenaran itu sampai. Mendustakan Rasul. Satu, sebelum Rasul datang, mereka telah mendustakan Allah, mendustakan, kemudian kita kata melakukan pendustaan ke atas Allah. Katanya Allah ada anak lah, katanya Allah ini, maknanya kita kata ada 3 lah, katanya Allah itu tidak ada. Itu maknanya pendustaan ke atas Allah. Sekarang ini mendustakan kebenaran. Kadzdzaba bil haqqi lamma jaa. Maknanya mereka mendustakan Nabi, mereka mendustakan Quran, mendustakan Tauhid, ya. Mendustakan Nabi bermakna mendustakan Allah. Mendustakan wahyu maknanya mendustakan Allah. Begitulah besarnya kezaliman yang mereka lakukan. Dalam surah apa ya? Dalam surah Sajdah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Siapakah yang terlebih zalim? Orang yang telah diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian mereka berpaling daripada peringatan itu. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Kemudian mereka berpaling, dah bagi peringatan, mereka berpaling. Ayat ini maknanya kebenaran sudah datang kepada mereka. Nabi dah datang, Quran dah datang, Tauhid dah datang. Ya, kadzdzaba bil haqq. Maknanya betapa zalimnya mereka. Pertama, mereka mereka yang tak ada. Lalu dia berkata Allah itu ada anak Allah itu ada sekutu. Itu satu. Kemudian datang Nabi, datang Quran, datang Tauhid, mereka dustakan wahyu, mereka dustakan. Jadi kezaliman yang kedua yang mereka lakukan ialah mereka mendustakan Nabi. Mendustakan Nabi berarti mendustakan Allah. Mendustakan wahyu berarti mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 2 kezaliman yang mereka lakukan. Ya, mendustakan kebenaran. Tengok di bawah tu ya. Muka surat 33, mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadanya adalah kezaliman yang lebih besar. Lainlah kalau kebenaran itu tak sampai.
Ini dah sampai. Mereka dustakan, ya tak? Kerana kalau tadinya dia mengada-ngadakan yang mustahil bagi Allah, iftara 'ala Allahi kadiban, ya, maka sekarang dia mendustakan Allah itu sendiri. Katanya, mana ada Tuhan kamu wahai Muhammad? Mana ada akhirat? Mana ada kebangkitan? Mana ada? Ya tak? Jadi mereka itu menuduh bahawa Allah itu berdusta sebab Allah mengutus seorang Nabi nak menyampaikan kebenaran. Inti daripada kebenaran itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ya tak? Sekarang Nabi didustakan. Dan hakikat yang sebenarnya ialah Allah itu sendiri yang mereka dustakan. Maka Yahya ibn Salam menyatakan mendustakan kebenaran, ya, mendustakan Al-Quran. As-Sudi Nusrat 34 menyatakan bahawa mendustakan kebenaran adalah mendustakan tauhid. Ibnu Syajarah menyatakan mendustakan kebenaran adalah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi menyatakan zalimnya mereka kerana meletakkan sesuatu bukan pada kebenaran. Allah tak selayaknya ada, maknanya rakan-rakan perkongsian. Tiba-tiba mereka kata ada rakan perkongsian. Ya tak? Nabi yang selamanya mereka kata amin, boleh dipercayai, tak selayaknya mereka dustakan. Tiba-tiba mereka maknanya dustakan orang yang tak sepatutnya mereka dustakan. Bahkan mustahil Nabi itu berdusta. Pasal sebelum dapat wahyu, Nabi kan tahu apa? Tak membaca, tidak menulis. Tiba-tiba keluar daripada mulut Nabi benda-benda yang aneh, yang mengajaibkan. Tentunya ia daripada Allah. Tiba-tiba mereka dustakan, padahal tak layak mereka dustakan, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan kata, alaysa fi jahannama mathwa lil kafirin. Kalau dalam pintunya demo ni dua kezaliman yang dilakukan, bukankah neraka jahanam itulah yang selayaknya untuk mereka sebagai tempat kembali, ya, kepada mereka. Itu kesimpulan yang nak disampaikan. Jadi maknanya kata Pak Hamka, ya, Pak Hamka menyatakan di bawah tadi, di bawah ya, surat 34, sebenarnya pilihannya dua. Sama ada Nabi itu berbohong, demo betul, ataupun demo betul, Nabi berbohong. Ya, sama ada Nabi berbohong, demo betul, ataupun Nabi betul, demo berbohong. Tak ada pilihan yang ketiga, ya, tak ada pilihan yang ketiga. Ternyata bahawa bila Nabi mengemukakan hujah-hujah, membaca ayat demi ayat, nyatanya bahawasanya mereka yang mendustakan diri mereka. Mereka yang maknanya membohongi diri mereka. Mereka yang berpegang dengan sesuatu yang tak ada hujah. Jadi di situlah maknanya Tuhan kata, kalau begitu masih lagi nak berpegang dengan sesuatu tanpa hujah, masih lagi nak membohongi benda yang menjadi hakikat yang sejati, maka sudahnya mana tempat yang selayaknya? Mathwal lahum, ialah jahannam mathwal lahum. Tidak ada tempat yang selayaknya bagi mereka melainkan adalah maknanya neraka. Ayat terakhir daripada surah Al-Ankabut. Alhamdulillah sampai terakhir masa tadi 5 minit. Kira ngam-ngam lah, ya, ngam-ngam. Iaitu walladzina jahadu. Balik pada ayat 2 tadi. Ayat 2, ayat 3 suruh kalau orang beriman dia kena jahadu. Ya tak? Maknanya mau tak mau untuk beriman dia kena jahadu, kena jihad, kena berjuang fina, pada jalan kami. Maknanya dengan ikhlas, ya. Maknanya apa jaminan Allah? Orang yang berjuang pada jalan kami, tak fikir banyak dah, serah diri kepada Allah, pertahankan agama Allah dan perjuangkan. Ya tak kira dah sesuatu yang akan merintang itu bagi dia, itu semua adalah merupakan sunnatullah. Perjuangan itu pasti akan ada, maka seluruh akan ada rintangan, maka seluruh tenaga, fikiran, akal tumpah untuk mencari redha. Maka itulah sahabat-sahabat Nabi, itulah Nabi-Nabi. Ya tak? Bagaimana mereka tumpukan seluruhnya untuk full time untuk agama Allah, bukan part time, bukan sometime, bukan no time. Full time untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa pun, cakap apa pun, sembang apa pun, belanja apa pun, bikin apa pun, semua untuk agama Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk akhirat, untuk tujuan hidup yang sebenar. Ya tak?
Jadi bahaya yang mereka jumpai di tengah jalan, mereka jalan terus. Ya, mereka tak peduli. Ya, mereka terus dengan jihad mereka. Apa modal mereka? Jahadu fina. Tulus, ikhlas, berjihad tulus hatinya kerana Allah. Jadi jiwanya terbuka, ikhlas, bertauhid dan bermakrifat. Yang ditahu kebahagiaan adalah kebahagiaan yang Allah jamin. Kesejahteraan adalah kesejahteraan yang Allah jamin. Maka Tuhan kata, orang yang begini lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan baginya, kami akan buka baginya jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan kesejahteraan, jalan-jalan kebenaran. Ya, akan terbukalah kalau dia berikhlas, pastilah akan dibukakan pintu-pintu ya kebahagiaan, petunjuk daripada Allah. Muka surat 36. Ya, muka surat 36. Dan orang yang begini dianggap sebagai muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan berserta dengan orang yang muhsinin. Siapa dia orang yang muhsinin? Orang yang sentiasa memikirkan agar mutu amalannya bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Maknanya dia berikhtiar, berusaha ke arah kesempurnaan, striving towards perfectness. Maknanya dia sentiasa, orang yang muhsin adalah orang yang ihsan. Orang yang ihsan lebih tinggi daripada hasan. Hasan itu cukup baik, tapi ihsan yang terbaik. Muhsinin adalah orang yang sentiasa memikirkan bagaimana nak buat lagi baik, bagaimana nak buat lagi baik. Orang yang bersungguh-sungguh dalam jihadnya, lantaran ikhlasnya, lalu dia bersungguh-sungguh dalam jihadnya, maka dia akan cuba cari jalan untuk menepati kesempurnaan yang dituntut oleh Allah. Dia akan cari jalan untuk memenuhi maknanya apa yang ditentukan oleh Allah. Fudail bin Iyad ini adalah seorang ahli sufi, ya. Dia kata bahawasanya kita kena pertawakan antara ikhlas dengan ihsan. Ikhlas, betulkan niat daripada awal. Ihsan ialah betulkan tindak tanduk kita mengikut sunnah Nabi. Betulkan tindak tanduk kita supaya sesempurna mungkin mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang muhsinin, orang yang muhsinin. Jadi nampaknya digabungkan ikhlas dengan jihad dan juga dengan maknanya ikut sunnah Nabi untuk kita mendapat kesempurnaan dalam perilaku kita. Bagaimanapun ikhlas dan jihad kalau tidak diatur sesuai dengan sunnah Nabi, percuma. Makna percuma itu sia-sia. Ya, sia-sia pekerjaan. Mana kita ikhlas nak berjuang, kita pula bersungguh dalam jihad, tapi perjuangan kita tak ikut sunnah Nabi. Perjuangan kita perkauman, perjuangan kita kezaliman, perjuangan kita untuk kepentingan diri kita, perjuangan kita untuk menipu daya, perjuangan kita untuk maknanya kita kata melakukan maknanya tipu hela, tak jadi. Jadi kita kena ikhlas kerana Allah, bersungguh-sungguh jihad kita. Kemudian biarlah kita itu, kerja buat kita itu mengikut kehendak Nabi kita, sunnah Nabi, barulah tidak percuma sia-sia, ya, tidak akan percuma. Kalau ketiganya telah berkumpul dalam gerak hidup seseorang yang beriman, jalan yang tadinya gelap pasti akan terang. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang berlaku ihsan. Dia mementingkan soal kualiti, bukan hanya kuantiti. Ya, dia mementingkan soal quality control, bagaimana total quality management yang dia ingin lakukan dalam tunduk dan patuhnya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah bukti kita adalah Nabi. Nabi bukanlah cerdik dalam arti kata tidaklah dia boleh menulis dan membaca, tapi oleh kerana dia ikhlas, oleh kerana dia itu mujahadah bersungguh-sungguh, dan oleh kerana dia mengikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya dia menjadi orang yang berjaya. Ya, dia menjadi orang yang berjaya. Kejayaan itu ada dalam dirinya, sehingganya soal-soal besar telah beliau hadapi dengan segala kesulitan, beliau atasi dan beliau berhasil membangunkan ummah, ya, daripada buta agama, buta akidah kepada celik agama dan celik akidah.
daripada buta akhlak, ya, buta pribadi kepada orang yang celik akhlak dan celik pribadi, daripada buta syariat kepada orang yang celik syariat. Ini yang dibangunkan oleh Nabi, umat yang besar, yang agung, mengalahkan Rom dan Parsi. Ya, tak sampai satu kurun menunaikan risalah yang besar yang dipikulkan Tuhan, iaitu risalah keadilan, risalah kesejahteraan, risalah kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, akhirnya Rom Timur diperintah oleh Islam, Parsi diperintah oleh Islam, dan dunia sebagian besarnya, ya, mendapat, kita kata, rahmat daripada pemerintahan Islam. Selesai tafsir surah Al-Ankabut, alhamdulillah, ya, itu kita selesai sampai ke surat 30. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan tafsir ini akan membawa manfaat kepada kita bersama, dan elok kita buat ulang kaji, ya, dari masa ke semasa. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik dan hidayah kita terhindar daripada akidah dan perjuangan Ankabut. Ya dah, kita terhindar daripada akidah Ankabut dan perjuangan Ankabut. Sebaliknya kita punya akidah dan perjuangan kita adalah perjuangan yang sejati, yang jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh ikhlas dan berjuang dengan bersungguh-sungguh, dan kemudian mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang sunatnya ataupun yang wajib. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah, maaf daripada tuan-tuan sepanjang pengajian. Ucapan terima kasih di atas maknanya kita kata perhatian yang diberikan, dan juga kepada tuan rumah yang telah memberikan kerjasama, sumbangan-sumbangan daripada tuan-tuan dan puan yang tidak maknanya dapat, ya, kita kata jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah mengajari anda semua dengan ajaran yang lebih baik dan lebih banyak. Jazakumullahu khairan jazaa. Ganjaran Allah kepada anda semua itulah sebaik-baik ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقربنا وتخشعنا، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا كريم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلوبنا على الإيمان، نرجو عفوك والغفران، وجعلنا من متقاء شهر رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا بالمغفرة والرحمة. اللهم أكرمنا بالنعمة والفضل من الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.